Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan sebentar pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, yang insya-Allah saya akan mulakan dengan soalan yang saya akan tanya pada 2022 ni, tuan-tuan. Apa khabar anda pada pagi ini? Sila jawab sebagaimana yang kita belajar dalam sesi live 2-3 hari lepas. Kerana fokus kita ialah kita dapat satu ilmu dan cuba kita nak amalkan. Kita dapat satu ilmu dan cuba kita nak istiqamahkan. Kerana sabda Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bermula amal terlebih kasih di sisi Allah Ta'ala itu berkekalan, sekalipun ia sedikit. Jadi saya nak tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana berpagi-pagi anda pada hari Ahad pada hari ini? Tolong bantu saya jawab di ruangan komen. Kepada yang tak tahu, saya bantu dulu. Kepada yang nakkan penjelasan yang lebih lanjut, Samiza Jalil, ahlan wa sahlan. Kepada yang nakkan penghuraian yang lebih lanjut, bermakna tengok balik live kita yang kemarin. Kerana ini merupakan perubahan yang kita buat pada 2022 ini. Saya akan tanya kali ketiga, apa khabar berpagi-pagi anda? Kaifa asbahtum? Apa khabar pagi anda pada pagi ini? Maka bagi tuan-tuan yang tak tahu jawapan, maka jawablah dengan begini. Berpagi-paginya saya ustaz dalam keadaan masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab begitu. Ini merupakan satu teori yang datang daripada hadis Nabi SAW. Terima kasih Norini yang berada di Telegram. Khosyok Israel. Waalaikumsalam Nur Aniza. Jawab dengan begitu. Walaupun kalian kata alhamdulillah, jawapan tu tak salah. Tetapi yang kita nak fokuskan ialah bagaimana kita dah belajar dan cuba kita nak buat pada setiap hari. Hari-hari saya akan tanya soalan sama. Kaifa asbahtum? Apa khabar berpagi anda? Jawab. Pagi ini alhamdulillah saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Norani Yusof. Baik, saya akan tanya pula soalan yang kedua. Sebelum kita nak masuk dalam apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini sebentar dalam hashtag Santapan Rohani berkenaan solat penyuci segala dosa. Maka soalan yang kedua saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa tanda? Apakah tanda kalian yang masih lagi betul-betul beriman kepada Allah? Tolong jawab di ruangan komen. Soalan ini antara soalan yang pernah ditanya oleh baginda Nabi SAW kepada para as-sahabah pada suatu pagi. Bila Nabi bertanya, apa khabar anda pada pagi ini? Sahabat menjawab, kami masih lagi berpagi-pagi dan beriman kepada Allah. Apa tandanya? Nabi tanya. Cuba jawab. Terima kasih Nur Aniza. Apa tanda kalian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuba tulis di ruangan komen. Supaya saya nak pastikan amalan ini kita akan istiqamah. Kita akan buat setiap pagi sampai dia meresap dalam darah, daging, pemikiran, minda kita sehingga terzahir dengan perbuatan. Sehingga terzahir dengan tindakan. Sehingga terzahir dengan kehidupan kita yang betul-betul. Apa dia? Pertama sekali, nasbiru, bersabarnya kami di atas apa yang Allah Ta'ala
takdirkan. Kemudian redanya kami. Jangan lupa. Jika ditanya apa tanda. Terima kasih Kak Daniel Yusof. Ada 3 jawapan kan? Tu sabarnya dengan musibah, bersyukur di atas kelapangan, dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis tuan-tuan, biasakan menulis. Takut lupa. Dah? Jadi jawab dengan jawapan yang begitu. Ini jawapan diberikan oleh sahabat ketika Nabi bertanya. Saya bersabar dengan musibah, bersyukur di atas kelapangan, dan redha dengan ketentuan Allah. Boleh ke boleh? Dah. Jadi mudah-mudahan mana yang masuk lewat, tuan-tuan dapat juga info, maklumat dan sebagainya. Baik, habis. Yang ketiga, tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar sebuah nasihat daripada kitab Jawharul Mauhum berkenaan solat penyuci segala dosa. Bila sebut penyuci segala dosa, kita fokus yang belakang dulu. Dah, jangan kita lupa kita ni manusia yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita lupa perihal itu, kerana daripada asbab itulah kita akan terus menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana solat itu merupakan salah satu aspek ataupun asbab kepada penyuci segala dosa. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi SAW pernah bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu umpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu lagi yang banyak airnya. Nabi buat satu perumpamaan. Nabi kata solat ni ibarat dekat depan rumah kamu tu ada sungai. Sungai tu pula berlalu air yang deras. Bayangkan, depan rumah kita ada sungai. Sungai tu pula berlalu air yang deras. Maka kata Nabi lagi, mandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali. Dan dekat sungai itulah tempat kita mandi hari-hari, pagi, petang, pagi, tengah hari, petang, maghrib, isyak. Hari-hari kita mandi 5 kali. Maka adakah tinggal suatu atasnya daripada karat dakinya? Maka ditanya dengan mudah. Kalau dah mandi sehari 5 kali, agak-agak ada tinggal tak karat? Dekat celah ketiak, dekat celah betih, masalan. Dekat celah telinga. Kalau dah hari-hari 5 kali basuh, tuan-tuan, tinggal karat tak? Maka demikianlah sembahyang 5 waktu, menyucikan daripada segala dosanya, dan tiada tinggal atasnya sesuatu daripada dosa pada yang lain daripada dosa besar. Maknanya tuan-tuan, solat tu sahaja, sekalipun tuan-tuan tidak menggunakan ia untuk minta ampun kepada Allah secara khususiah di atas dosa-dosa kecil, maka kata ulama' solat tu sendiri dah menghapus dosa kecil. Hapus. Walaupun tuan-tuan tak minta. Kerana apa? Dalam KIR nanti, antara benda yang kita akan belajar, yang pengalaman saya, ramai yang tak tahu, ramai yang tak faham, ramai yang tak hadam betul-betul. Apakah solat dari sudut bahasa? Apakah solat dari sudut istilah? Apakah solat dari sudut tauhid? Apakah solat dari sudut fiqh? Apakah solat dari sudut tasawuf? Cuba tuan-tuan jawab sekejap di ruangan komen secara live pada pagi ini. Betul ke betul? Terlebih ramai di antara kita tak tahu, tak faham perbezaan kefahaman dan pengkhususan. Nak sebut pun tergeliat lidah. Apakah kefahaman solat dari sudut bahasa, istilah, tauhid, fiqh, tasawuf? Lepas tu pula, bagaimana pula kefahaman dia? Bagaimana pula kefahaman dia? Siapa yang masih lagi tak faham, tak tahu perbezaan ataupun kefahaman, dan akhir sekali praktikalnya. Saya bagi contoh yang paling mudah. Contoh, walaupun benda ni kita akan belajar dengan lebih panjang nanti dalam program KIR secara Zoom. Kerana insya-Allah tahun ni tuan-tuan kita akan mula upgrade. Sebab selama ni kita live menggunakan Facebook sahaja. Dipanggil one way communication. One way penglihatan, tapi communication tu two way. Tapi kali ni kita nak all out lagi. Kita nak cuba upgrade. Kita akan buat every event kita secara Zoom, supaya ada two way communication. Dan banyak praktikal yang kita akan buat, tuan-tuan. Jadi kalau kembali kepada solat secara bahasa, Nik Hasnida Yahya Ummu Adam, tulis
Yang ni saya kongsi sikit dululah. Selebihnya kalau kita nak detail, kalau kalian nak detail, kita belajar dengan secara lebih detail. Kata ulama, solat dari segi bahasa, as-salah bermakna ad-du'a. Solah tu sendiri dari sudut bahasa namanya doa. Doa dah. Maknanya sekalipun kalian tak berdoa, betul lah, bertepatan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dosa kecil kita banyak. Tengok maksiat, tengok tu, tengok ni, hati fikir tu, hati fikir ni, buruk sangka kepada makhluk, buruk sangka kepada Allah, dan pelbagai macam-macam dosa kecil yang kita buat. Ada. Jadi kata Nabi, bila mana kamu mandi sebanyak 5 kali di atas sungai yang mengalir di hadapan rumahmu, seumpama itulah dosa-dosamu terhapus. Dan cuma ulama syarah dosa yang mana, antaranya dosa-dosa yang kecil terangkat, tuan-tuan, automatik. Maknanya begini, kalau tuan-tuan solat saja, lepas solat tak doa, habis solat bagi salam tak sempat doa, dan walaupun kalian tak berdoa, tetap terangkat dosa-dosa yang kecil, terangkat. Illa melainkan dalam ni disebut yang lain daripada dosa besar. Dosa besar kena taubat, kena minta ampun, kena menyesal. Bermakna ada syarat-syarat yang lain, ada khususiah yang lain. Ni jelas ke jelas ni? Jadi gambarannya ialah, bila kalian dah mula faham, oh, solat dari sudut bahasa namanya ad-doa. Solat tu sendiri doa. Sebab tu maaf, kenapa ada golongan macam pok-pok Wahabi, dia kata tak payah berdoa lepas semayang. Semayang tu sendiri doa. Kita tak menafikan apa yang dia kata betul, tapi kenapa dia menafikan apa kita buat? Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ni pun ada sandarannya, ada rojokan yang kita ambil. Dan kalau kita melihat Nabi SAW sendiri dalam kitab Al-Askar ni, kitab Al-Askar ni, banyak dalil-dalil, hujah, nas, hadis yang menceritakan Nabi berzikir selepas daripada solat. Cuma pandai pula dia orang kata, dia kata Nabi ni tak berzikir secara berjamaah, Nabi buat sendiri-sendiri. Kalau tengok secara praktikal pula, adakah mereka berzikir secara bersendirian? Ni masalahnya. Habis bagi salam, angkat punggung balik. Hampa kata tak boleh berzikir secara berjamaah. Masalah berzikir secara bersendirian pun tidak. Ni antara kegagalan kefahaman kita memahami sunnatun Nabi SAW. Jelas ke jelas? Ni contoh. Jadi gambaran saya nak bagi faham kepada tuan-tuan ialah, solat ni ada 5. Kalau kita faham, kalau kita nak hurai secara basic dulu, bagaimana solat dari sudut bahasa, solat dari sudut istilah. Istilah ni istilah fiqih lah. Lepas tu macam mana solat dari sudut tauhid, macam mana solat dari sudut fiqh, macam mana solat dari sudut akhlak dan tasawuf. Dan Alhamdulillah tadi saya baca di ruangan komen, masih ramai lagi yang tak tahu kefahamannya, perbezaannya dan praktikalnya. Dan insyaAllah tuan-tuan dalam KIR nanti, ini merupakan basic yang paling utama yang perlu saya bantu tuan-tuan. Terima kasih Zara Sulaiman, waalaikumsalam. Ini basic yang paling utama yang saya perlu bantu tuan untuk memahami. Jelas ke jelas? Baik, kita sambung dulu. Maka bila mana seorang itu mandi di hadapan rumahnya sehari 5 kali, tak tinggallah daki-daki yang kecil. Itulah ibarat yang baginda nak bagi faham, maka terhapuslah dosa-dosa kecil walaupun dia tak minta ampun. Maka ini apabila ia bersembahyang serta membesarkan dia dan sempurna rokoknya, sujudnya dan bacaannya, maka berkata sembahyang tu berkata, telah memelihara di kau Allah Ta'ala seperti engkau memeliharakan daku. Dan telah memeliharakan di kau Allah Ta'ala seperti engkau memeliharakan daku. Bila kita dah sempurna rokok, sujud dan bacaan, semayang tu bercakap. Tuan-tuan, solat ni ada roh. Tulis di ruang komen. Solat tu sendiri ada roh dia. Solat tu boleh bercakap. Telah memelihara di kau Allah Ta'ala seperti engkau memelihara daku. Dan maknanya semayang tu cakap kepada kita, ni Allah Ta'ala dah pelihara engkau sebagaimana Allah Ta'ala pelihara aku. Aku ni semayang. Semayang tu, diri semayang tu boleh bercakap. Sebab semayang ni pun satu spiritual, satu roh. Dan sebab tu kebuktiannya ialah banyak orang yang semayang, tapi kenapa ada setengah orang yang semayang dia boleh duduk pada satu level yang berbeza.
Sebagai contoh sabda Nabi SAW, "Salatu ummati ka mi'raji." Nabi bersabda, solat umatku itu seperti mi'rajnya aku kepada Allah. Solat umat aku, kita lah. Seperti mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila mana tuan-tuan, gambaran Nabi nak bagi faham antara level. Ini dipanggil solat dari sudut tasawuf. Solat dari sudut tasawuf. Solat tu sendiri bagaimana merupakan satu level yang kalau kita boleh buat seperti mi'rajnya kita kepada Allah. Artinya kepahaman, keyakinan, tindakan tu akan menghasilkan result yang berbeza. Dan jika tiada demikian itu, maka iaitu mardud, tertolak atasnya. Dan berkata sembahyangnya telah mensia-sia akan dikau oleh Allah Ta'ala seperti engkau mensia-siakan daku. Allah, tuan-tuan. Saya rasa hadis ni saya akan bersembang nanti dalam KIR nanti. Semayang tu boleh bercakap. Kalau kita buat lebih kurang dekat dia, solat tu boleh bercakap. Patutlah Allah Ta'ala mensia-siakan kau sebagaimana engkau sia-siakan aku. Allahu Akbar. Jangan lupa tuan-tuan, setiap kali baca kitab, kita tujukan semua bicara ni untuk diri kita. Tak usah fikir orang lain. Jangan nak ambil yang manis sahaja. Yang masam pun kita kena ambil. Dan itulah realiti kehidupan kita. Apa buktinya? Sebagai contoh, makan. Hari-hari kalau makan yang manis je, sedap tak? Tuan-tuan pun tak nak. Kehidupan kita ni kadang-kadang nak rasa yang masam. Betul. Kadang-kadang nak rasa yang masin. Kadang-kadang nak rasa yang pedas. Kalau hari-hari manis je, kalau orang Kelantan, tak juga tuan-tuan, walaupun hari-hari dia manis, kadang-kadang bersulam juga dengan rasa-rasa yang lain. Betul ke betul? Kalau saya salah boleh tolong tegur tuan-tuan. Maknanya begitu juga dalam permasalahan ibadah, kehidupan. Jangan seronok kita nak ambil yang manis. Ni akulah ni. Kalau benda-benda manis, kalau benda-benda pahit, ni orang lain lah ni. Tak perlu. Kita tunjuk kat atas kita. Jadi maknanya apa? Bayangkan, tasawurkan, fikirkan. Kadang-kadang bila kita buat lebih kurang dengan solat, habis solat tu, kalaulah kita boleh dengar, Allah Ta'ala buka telinga batin kita ni tuan-tuan, yang tuli, yang pekak ni, sayalah. Solat tu boleh bercakap. Patutlah Allah Ta'ala sia-siakan kau. Cuba pejam mata. Bayangkan bukan saya yang bercakap. Bayangkan solat sendiri tu bercakap. Tapi bukan suara saya lah. Suara kalian lah. Bayangkan solat tu bercakap. Patutlah Allah Ta'ala sia-siakan rezeki kau. Patutlah Allah Ta'ala buat tak endah atas masalah kau. Patutlah Allah Ta'ala buat tak nampak. Buat tak nampak seolah-olah Patutlah Allah Ta'ala buat tak nampak apa yang berlaku kat atas engkau. Engkau pun buat lebih kurang kat atas aku. Engkau pun buat lebih kurang kat atas aku. Engkau pun tak pelihara aku. Katanya solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Katanya solat. Jadi, why not, kenapa tidak kita belajar mengiang-ngiangkan? Betul ke bahasa saya? Biar terngiang benda ni pada kehidupan kita hari. Habis solat, agak-agak apa dia nak cakap? Apa dia nak cakap? Kerana, saya ulang balik, solat tu satu roh yang begitu besar tuan-tuan. Kerana apa? Ianya bukan diberikan di bumi, bahkan ia dihadiahkan oleh Allah Ta'ala di langit kepada Nabi SAW. Jadi, kalau kita yang buat lebih kurang, telah mensia-sia akan dikau oleh Allah Ta'ala seperti engkau mensia-siakan akan daku. Solat tu cakap, patutlah Allah Ta'ala sia-siakan kehidupan kau. Engkau pun buat lebih kurang kepada aku. Habis. Kemudian digulung akan dia seperti gulung kain buruk. Maka dipukulkan dengan dia kepada muka empunyanya dan tubuhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhir sekali, bila mana dah berlaku perihal begitu, malaikat boleh gulung semayang kita ni tuan-tuan. Walaupun benda ni benda hissi, benda yang tak nampak. Pada nisbah kita, nisbah malaikat, yang malaikat tu sendiri pun satu makhluk yang bangsa tak nampak tapi bangsa ada. Sebab mereka kan dijadikan daripada nur. Jadi dia boleh ambil sifat solat ni, dia gulung kan. Dia gulung solat tu yang kita buat lebih kurang ni. Akhir sekali apa dia? Dipukulkan ke muka kita. Maka sebab tu lah ada setengah orang kadang-kadang tengok muka dia tak ada nur.
Kadang-kadang muka dia tak ada cahaya. Tapi tak usah kita hukum. Dah? Walaupun nama dia Nur Aniza. Dah? Kau ni nama kau masalah contoh. Tak kita sebut orang lain lah. Dan kau tengok akun muka kau ni macam suram je, sedih je. Langsung tak ada cahaya masalah. Ini asbab daripada kadang-kadang solat yang kita lakukan, kita buat lebih kurang. Sabda Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatin an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Wa hajjal baiti. Wa sawmi ramadana. Yang ni kita dah maklum hadis Nabi yang jelas. Dibina manusia itu atas 5 perkara asas. Yang pertama, syahadah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Jadi maknanya tuan-tuan, jangan tinggalkan sembahyang. Kerana tak dapat tidak pun, level yang kita lakukan itu mudah-mudahan. Walaupun kita tak mencapai lagi kepada level solat, mencapai kepada khusyuk. Walau tak mencapai lagi solat kepada menjadikan solat itu satu hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak mampu lagi menjadikan solat itu satu ketaatan yang betul-betul kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tak mampu lagi menjadikan solat itu sebagai satu perkara yang dapat menyucikan diri kita daripada ahwal-ahwal, perangai-perangai, sifat-sifat yang mazmumah, yang tak baik dan sebagainya. Tapi pada hakikinya tuan-tuan, sebagaimana sabda Nabi, solatlah sekurang-kurangnya dia menjadikan satu penyuci bagi segala dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, layak bagi Allah. Tapi adabnya, kita kena bertaubat, kena minta ampun. Kalau berkaitan dengan manusia, kena jumpa dan sebagainya. Jelas ke jelas? Jadi ayo, kuatkan semangat. Teruskan azam. Jangan tinggalkan solat tuan-tuan. Kerana alangkah bahaya dan alangkah bersedihnya kita dalam keadaan satu situasi yang pada hari ini kita berada pada satu situasi keadaan yang pelbagai ujian, atau berkata guru saya, kita berada pada satu situasi yang ketidaktahuan. Pelbagai lagi ujian yang Allah Ta'ala boleh berikan pada kehidupan kita. Maka bersedialah dengan keimanan yang begitu jelas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, tuan-tuan, kita dapat memahami satu perkara yang simple dan jelas bagi meneruskan kehidupan kita, bagi nak mengurangkan lagi tanggungan yang kita tak mampu nak tanggung nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perihal segala dosa. Maka jangan tinggal solat, banyakkan bersolat, teruskan belajar ilmu solat. Sebab tu bagaimana kami cuba bantu tuan-tuan dalam program KIR, Khusyuk Israel, pada kali ini ialah secara ringkasnya bagaimana saya nak bantu tuan-tuan memahami ini asas dia. Ni simple je. Solat dari sudut bahasa, solat dari sudut istilah, solat dari sudut tauhid, solat dari sudut fiqh, dan solat dari sudut tasawuf. Ini asas yang saya akan bantu tuan-tuan untuk memahami perbedaannya, kepahamannya dan praktikalnya. Dan bila mana kelangsungan daripada saya dah bahas 5 ni tuan-tuan, kita akan masuk pula. Yang ni insya-Allah best. 12 rahsia bagi mencapai khusyuk solat. Yang ni kita akan mau kepada praktikal. Inilah fokus yang kita akan belajar dalam program yang akan berlangsung pada 28-29 Januari ini, yang dipanggil Khusyuk Israel, yang saya akan bantu tuan-tuan memahami 12 rahsia praktikal khusyuk solat. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan menjadi satu program yang best. Dan kerana pengalaman saya sendiri, Alhamdulillah saya dah buat event solat ni hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Dan dulu saya banyak buat program yang diberi nama Tahsinus Solah. Waktu saya diberi amanah, ilmu tak ada, tapi sikit-sikit berkat daripada guru-guru je lah. Waktu saya diberi amanah mengajar di surau, di masjid, di badan kerajaan dan di syarikat-syarikat, saya banyak buat program Tahsinus Solah. Bagaimana cara nak mencantikkan sembahyang, bagaimana cara nak mengelokkan sembahyang. Itu cerita beberapa tahun lepas lah. Cuma Alhamdulillah semenjak daripada PKP, kita dah tak mampu nak buat event. Walau bagaimanapun itu bukan alasan untuk kita meninggalkan ilmu dan pengajian. Maka mula kita masuk bidang teknologi, mula kita masuk bidang alam maya. Bagaimana kami cuba bantu tuan-tuan secara live dan sebagainya, yang mudah-mudahan matlamat kita ilmu tetap berjalan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang komited nak berubah, komited nak melihat rezeki makin bertambah,
committed tuan-tuan nak melihat banyak masalah-masalah kehidupan tu akan selesai. Kalau tuan-tuan committed nak menjadikan solat itu satu perkara yang penting dalam kehidupan, yang tak dapat tidak itu merupakan core value pada kehidupannya kita, kerana nak membedakan seorang tu beriman ke kufur, Islam ke kafir, maaf saya sebut perkataan ni sebab ni hadis Nabi, maka perbedaannya adalah solat. Solat. Kalau tak solat tuan-tuan, kita dah tahu level kita di mana. Jadi tak dapat tidak, proses ini memerlukan ilmu. Dan saya ulang balik, ilmu yang kita akan bincangkan nanti taklah terlalu basic. Sebab setakat basic ni nak belajar 13 rukun ni tuan-tuan, yang tu saya baik sangka banyak lagi guru-guru para asatizah dah mengajar di luar sana. Dan cuma saya ni nak pergi more kepada dalam lagi. Itulah kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Antaranya 12 rahsia praktikal khusyuk solat. Dan untuk kenapa seronoknya kami buat program secara Zoom ataupun online, tuan-tuan, dengan satu pendaftaran tuan-tuan boleh belajar satu keluarga. Dulu kalau saya buat offline ni tuan-tuan, dan bila kita sewa dewan, terpaksa kita kira kapasiti. Dan lepas tu takkanlah satu pendaftaran dia boleh bawa 5 orang, 10 orang. Kami kena kira kursi, kena kira tempat, keluasan tempat dan sebagainya. Betul ke betul? Tapi berbeza kalau tuan-tuan belajar secara online dengan apa yang kalian berikan, yang mudah-mudahan sebagaimana tuan-tuan maklum, apa yang tuan-tuan bayar sebahagiannya merupakan daripada sokongan kepada agama, kerana saya ada pondok. Dan saya ni jenis, walaupun saya ada pondok, saya ada madrasah yang dah didirikan ni dah tahun ke-8, syukur kepada Allah Ta'ala. Pondok saya dah masuk tahun yang ke-8 dan bertapak di madrasah Ariyat. Bagi tuan-tuan juga yang ada anak, ada cucu, ada anak saudara, ada sepupu yang nak belajar bahasa Arab, yang nak belajar alim, nak belajar fardu ain. Sebab bila sebut pondok ni basicnya dua. Pertama hafiz, kedua alim. Bila sebut hafiz, menghafal Quran. Ingat hukum. Menghafal Quran hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak wajib ke atas diri. Tapi mengaji fikih, mengaji tauhid, mengaji tasawuf, fardu ain, hukumnya fardu ain ke atas diri. Jangan tersilap tuan-tuan. Ni nak hantar anak mengaji pondok, suka anak hantar anak mengaji tahfiz, tapi hak fardu ain ni tak mengaji. Ini kesilapan yang paling nyata. Bagus hantar anak ke tahfiz, tak dinafikan. Cuma saya nak bagi gambaran hukum. Jadi bagi tuan-tuan yang nak hantar anak ke apa ke dan sebagainya, boleh hubungi dan boleh PM tim saya untuk mendapatkan segala maklumat. Yang mudah-mudahan pendaftaran masih lagi dibuka. Sebab kita ambil pada setiap tahun 20 orang sahaja. Sebab saya sewa rumah lantai 4 lantai tuan-tuan. Bila sewa rumah lantai 4 lantai, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kita ambil maksimum dalam 50-60 orang saja kita nak bagi pelajar-pelajar ni selesa. Saya memang tak ambil pelajar yang ramai. Dan maksimum saya 50 dan 60 orang. Jadi bantu saya, tuan-tuan boleh scroll Facebook saya, Irwan Zahuri, untuk dapatkan maklumat supaya tuan-tuan boleh share dengan orang lain. Dan ni anak saudara nak belajar, tak tahu nak mengajar dekat mana ni, mulakan dengan pengajian pondok. Ustaz, kalau mengaji pondok besok anak-anak nak jadi apa? Dan nak kerja apa? Tulis di ruangan komen. Ini adalah amanah kalam daripada guru saya sendiri. Mengaji pondok ni bukan nak jadi alim ulama. Dan mengaji pondok ni untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis. Inilah kalam daripada guru saya, Tuan Guru Haji Nazaruddin. Dan terima kasih Zu, terima kasih Wario. Mengaji pondok ni untuk apa? Cakap dekat anak kita, dak, mak tak kisah bab rezeki. Yang tu nanti kita fikir kemudian. Yang paling penting, mak nak kau mengaji pondok untuk engkau ni menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diri sendiri itu pun niat dengan betul. Aku nak mengaji pondok ni untuk apa? Bukan nak jadi alim ulama, bukan nak jadi tok guru, bukan nak jadi syekh, bukan nak jadi kiai, bukan nak jadi ustaz. Dan bukan nak jadi popular dan sebagainya. Aku nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana kita betul-betul dipilih menjadi hamba Allah, Allah Ta'ala permudahkan rezeki tak? Mudah. Allah Ta'ala mudahkan kehidupan tak? Mudah. Dan itu kita bercakap secara hissi, secara maknawinya. Tapi secara teorinya, syariat tidak boleh dilupakan. Usaha tetap ada. Jelas ke jelas. Jadi insyaAllah, saya ulang balik. Yang pertama, bagi tuan-tuan yang join event, sebab kita ada program KIR, rugi bagi tuan-tuan yang tak join. Saya kata rugi. Sebab saya bukan ajar teori, saya ajar praktikal 12 rahsia khusyuk solat. Kita buat praktikal bersama-sama. Sebab tu kenapa kali ni kita nak upgrade secara Zoom. Dan saya ulang balik,
Dan apa yang tuan-tuan berikan itu merupakan untuk satu keluarga. Seronok belajar online, satu family boleh belajar. Dah bayar berapa ringgit tuan-tuan? 10 orang boleh belajar. Tuan-tuan nak panggil orang sebelah, jiran-jiran tetangga datang pun saya redha, asalkan tuan-tuan mengaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan yang kedua, apa yang tuan-tuan bayar itu antaranya apa? Akan dibawa kepada madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin. Nanti bila para-para ustaz yang ada pondok, ada madrasah minta derma pun kena marah. Bila kami buat program, sekurang-kurang dengan dana program itu membantu madrasah pun kena marah. Ni tuan-tuan, habis tu tuan-tuan nak kami buat apa ni? Ni cabaran kami. Dah, bila saya ni jenis, kalau ada madrasah saya jarang minta derma. Jarang sangat tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang biasa dengan saya lah. Dah, jarang. Sebab apa? Allah Ta'ala masih lagi beri saya kekuatan, kemampuan untuk cari duit. Untuk cari duit, untuk bantu perjalanan madrasah yang dah masuk 8 tahun. Tapi kalau tuan-tuan nak bantu secara bulanan, ahlan wa sahlan. Dah? Persilakan, saya tak minta. Cuma saya nak beri gambaran, kalau tuan-tuan scroll Facebook saya, ada ke tidak? Dah? Ni nak minta derma tu, nak minta derma ni, nak minta derma madrasah. Cuba cakap. Cuba scroll. Dah? Cuba scroll tuan-tuan. Cuma yang hari tu waktu nak pergi Yaman, yang tu je. Saya buka peluang sebab saya nak hantar pelajar saya ke Yaman 9 orang, yang tu memerlukan kos yang besar dalam waktu yang singkat. Dah. Jadi kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Terima kasih Azwa. Jadi bagi tuan-tuan yang nak belajar secara committed, tu tekan link yang kami sediakan, tak rugi tuan-tuan. Dan kalau rasa ustaz tak mampulah, share lah, minta seorang RM10, RM5 ke. Adik-beradik jom kita himpun, minta seorang RM20 tuan-tuan. Sebab online ni tu kelebihan dia, tuan-tuan boleh belajar secara berjamaah di rumah dan sebagainya. Jelas ke jelas? Okey, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita dapat satu penjelasan yang jelas dan kepahaman yang meyakinkan, serta tindakan praktikal yang boleh menjadikan kehidupan kita lebih baik. Jadi insyaAllah kita bertemu esok dalam hashtag Santapan Rohani seperti biasa, jam 9 pagi. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.